السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan malam ni kita sambung pada bab yang ke-55. Bab yang ke-55 ni muka surat 321. Ini bab yang terakhir untuk talbis iblis kepada orang awam. Lepas pada ni kita akan masuk talbis iblis kepada pemerintah ataupun penguasa. Itu ialah bab yang terakhir untuk buku ni. Dan lepas pada tu ada satu part daripada buku ni, dia ada bonus. Dia tulis dalam tu bonus. Ni bukan bonus sara hidup apa, bukan lah. Okay. Ni bonus ni dia bercakap tentang apa dia? Tentang bacaan-bacaan untuk menghindari diri daripada gangguan syaitan. Untuk menghindari diri daripada gangguan syaitan. Okay. Jadi bab yang ke-55 muka surat 321 ni ialah tajuk kenapa ada ramalan bomoh betul tetapi masih haram mempercayainya. Ini bab yang ke-55 muka surat 321. Jadi kita tengok petikan daripada kitab Talbis Iblis yang diambil oleh penyusun ni. Dia kata, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala i'timaduhum ala qawlil kahini wal munajjimi wal arrafi qad sya'a dhalika bainan nasi واستمرت به عادات الأكابر فقل أن ترى أحدا منهم يسافر أو يفصل ثوبا أو يحتجم إلا سأل المنجم وعمل بقوله ولا تخلو دارهم من تقويم وكم من دار لهم ليس فيها مصحف. Surat 322. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل عن الكهان فقال ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيختلطون فيها أكثر من 100 كذبة. Itu yang disebut dalam bab yang ke-55 ni. Okay. Terjemahan dia kita tengok apa yang dia sebut pada muka surat 321. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, i'timaduhum ala qawlil kahini wal munajjimi wal arrafi. Menjadi kebiasaan berpegangnya orang-orang awam itu, mereka percaya kepada perkataan bomoh. Al-kahin diterjemah dengan makna bomoh. Wal munajjim diterjemah situ ialah ahli nujum. Dan al-arraf, 3 profession berkaitan dengan benda-benda macam ni.
Yang pertama kahin, yang kedua munajjim, yang ketiga arraf. Ketiga-tiga ni pada waktu zaman Nabi ianya profession yang mulia, profession yang mendapat tempat. Maknanya satu keahlian yang dimuliakan. Kalau satu orang tu dia boleh dalam mana-mana tiga kemahiran ni. Dia jadi bomoh, dia pun ahli nujum, dia pun arraf. Bomoh kebiasaannya kerja dia ialah untuk mengubat, merawat mana-mana orang yang sakit. Mana bila mana sakit, sakit tak boleh bangun, sakit tak lalu makan, tak bercakap dengan orang, tiba-tiba nak menyendiri, itu semua kerja kahin, bomoh. Dan termasuk dalam bomoh ni juga, dukun ni duduk sekali dalam tu juga ialah mungkin mereka ni herbalist, pandai dalam herba tertentu, tumbuh-tumbuhan tertentu ni. Dia tahu ni kelebihan pokok ni, ada kelebihan ni. Kita orang Melayu panggil bomoh lah, sebab bomoh ni dia satu kalimah yang luas. Cuma kita faham bomoh ni biasanya orang yang pandai juga jampi serapah. Dia bukan hanya pandai adun tumbuhan tertentu, dia buat satu bahan untuk letak pada bahagian badan yang sakit, ataupun rebus pokok tertentu, daun tertentu bagi minum. Itu pun orang panggil bomoh. Tapi istilah yang orang kata apa lebih technically lagi ialah herbalist lah, satu orang yang pandai dalam ilmu herba ni. Yang ni tak berkait dengan isu kita bincang. Yang ni ialah lebih kepada farmasis zaman dulu. Zaman sekarang farmasis ni ialah orang yang tahu ubat ni, dadah ni sesuai untuk apa, dengan dos ni. Zaman dulu tumbuhan ni dia ada cara dia. Itu pun Melayu panggil bomoh. Sebab tu kita tengok ada sebahagian setengah-setengah tempat bomoh ni dia bukan hanya yang duk perasak apa semua tu saja. Bomoh ni ialah orang yang pandai berubat, pandai mengurut pun, orang tu dia panggil bomoh. Bahkan setengah-setengah kawasan doktor yang di hospital tu pun panggil bomoh kan. Orang petani panggil bomoh kan, tu panggil tu bomoh. Dia tak panggil macam kita panggil doktor lah. Tapi kalau doktor hospital panggil tok bomoh Malaysia macam lekeh lah nampak. Sebab kita nampak macam kena pakai baju Melayu hitam ke. Itu biasa profession bomoh. Dia kalau yang pakai baju putih, setengah-setengah tempat dia panggil bomoh. Tapi al-kahin dia merujuk kepada bomoh yang tahu benda tu, dan ada juga unsur jampi serapah. Maknanya waktu nak letak, waktu nak ambil pokok tu kena minta dengan mambang sekian, hatu sekian. Yang tu maksud dia. Yang dia ada tata cara. Nak adun ni dia ada bacaan-bacaan dia. Dan duduk dalam ni banyaklah untuk masyarakat Melayu ni. Bukan hanya yang pandai merawat, termasuk juga tukang dandan, mak andam. Dia baca something nak bagi naik seri pengantin, pun jadi dalam tu, pun duduk dalam perbahasan ni. Munajjim ialah ahli nujum. Ahli nujum ni tak asing sangat dengan bahasa kita. Cuma setengah-setengah tempat dia panggil bomoh raksi. Dia tak panggil juga ahli nujum. Bomoh raksi ni dia ramal. Hari ni mengikut pergerakan bulan ni, mengikut pergerakan, adalah kalender dia, takwim dia. Hari ni hari bawa sial, tak boleh buat. Itu Arab panggil munajjim, tukang ramal. Arraf ialah satu orang yang mengetahui benda-benda yang lepas. Profession arraf ni dia lebih kepada orang yang bila mana satu orang tu ada problem, dia nak berubat, dia nak kahwin, penetapan tarikh tu nak kena pergi. Ini kerja munajjim dan kerja arraf. Dan satu lagi kerja arraf ni kalau barang hilang, kena curi, dekat mana barang tu, itu pun kerja arraf. Kata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia kata orang-orang awam pada zaman dia, pada waktu dia ni, qad sya'a dhalika bainan nas. Maksud dia apa? Maksud dia hal ini sangat berleluasa. Dalam terjemahan tu, muka surat 322, terjemahan tu pun dia ada problem, dia pergi rapat semua perkataan tu. Jadi kalau kita tak baca dengan elok, kita akan baca satu nafas je, hal ini sangat berleluasa kan, rapat dalam buku saya dia rapat-rapat semua. Hal ini sangat berleluasa dalam kehidupan mereka dan menjadi tradisi orang-orang lama
yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Ia memang satu benda yang dipercayai. Petua-petua, apa sajalah. Okay. Maka kamu akan lihat kebanyakan mereka apabila ingin bermusafir, memotong pakaian atau berbekam, mereka akan meminta nasihat ahli nujum dan melakukan apa yang disuruh. Maknanya bila mana dia orang nak pergi musafir, minta tarikh dengan Tok Bomo tu. Tarikh apa yang sesuai. Yang ni nak katanya tak betul lah tu. Benda tu tak betul. Okay. Ataupun nak pergi potong baju. Potong baju ni potong apa? Nak pergi tempah baju baru dekat tukang jahit. Nak tempah baju baru dekat tukang jahit tu, tanya Bomo juga. Okay. Dan berbekam. Sebab tu ada hadis-hadis dalam Sunan Abi Daud ada, dalam Tirmizi pun ada, menyebutkan tentang sifat bekam Nabi. Nabi ni ada hari-hari dia bekam. Ada hari Nabi tak bekam. Cuma saya tak ingat lah hari, cuma kita boleh tengok. Imam Tirmizi banyak tulis benda ni. Banyak sebut. Dia sebut secara komplit lah, termasuk dalam kitab dia yang terkenal, Syama'il Muhammadiyah ataupun Syama'ilun Nabi. Dia sebut tentang bab sifat hijam Nabi ni ataupun berbekamnya Nabi. Sebab apa? Nak tolak kepercayaan masyarakat ni, bekam ni ada hari-hari tertentu. Dan dalam masyarakat Melayu pun sama. Hari yang sesuai untuk membina rumah, nak pacak tiang seri, hari apa? Nak buat rumah. Okay. Hari yang sesuai untuk melangsungkan perkahwinan pun tanya tukang ramat. Hari yang sesuai untuk pergi ambil kenderaan yang baru dibeli. Hari yang sesuai untuk lepaskan kenderaan tu ke jalan ataupun ke laut, kalau kenderaan tu jenis bot apa semualah. Bahkan ada lagi dia punya kata apa, benda-benda yang lebih rumit, iaitu perlu berlakunya penyembelihan sekian-sekian. Itu ialah bab yang kita nak bincang ni. Okay. Dia kata sini, mereka akan meminta nasihat ahli nujum dan melakukan apa yang disuruh. Melakukan apa yang disuruh. Dalam rumah-rumah mereka terdapat takwim, nasib ataupun tilik, dan berapa banyak rumah mereka yang tidak mempunyai mushaf Al-Quran. Ini merujuk pada zaman Ibnu Jauzi. Rumah-rumah pada waktu tu banyak simpan takwim, ramalan, penujuman, berbanding simpan Quran ataupun simpan kitab-kitab yang berkaitan dengan hukum hakam agama, benda-benda yang mencerdikkan daripada syariat tu lah. Dalam masyarakat Melayu kita pun sama. Kau tengok setengah-setengah kita ni yang lama-lama dulu, setengah-setengah rumah orang tua kita lama ni, dia ada simpan buku nama dia Mujarabat Alam Melayu. Kebanyakannya ada. Taklah kata kebanyakan, ada sebahagiannya ada. Bahkan ada satu orang pengkaji sejarah, Naim Tamjiz, ni orang Malaysia lah, orang kita. Dia ada buat satu kajian tentang antropologi Melayu, maknanya ilmu kebudayaan, tengok surrounding kebudayaan orang Melayu ni. Dia kata, dia ambil daripada satu buku yang terkenal, Malay Magic. Buku tu dalam bahasa Inggeris, ditulis dari satu orang orientalis barat yang terkenal, yang datang, dihantar oleh British untuk tengok kebiasaan orang Melayu ni apa. Saya tak ingat nama apa dia punya penulis tu. R.O. Winstead. Ini orang kata apa, dia punya orang kata apa, dia punya orientalis yang dihantar ke tempat kita lah, okay, untuk buat kajian sebelum zaman merdeka, mana tahun 1920-an lagi dia datang. Dia kata waktu itu dalam istana-istana Melayu ni, bomoh dia ada satu section yang khusus. Maknanya dalam undang-undang tubuh setengah-setengah negeri ni, bomoh ni satu jawatan yang penting. Sebab tu istilah bomoh dia raja ni memang wujud pun, memang ada. Dan dalam section dalam istana-istana terdahulu ni, ada tempat simpan buku-buku yang menghimpunkan ilmu perwafakan, ilmu nak buat tangkal, nak gantung azimat, yang kita tengok tulisan huruf Arab yang berpisah tunggal satu-satu, yang ada bintang macam-macam lah. Okay. Setiap bangsa ada benda macam tu. Setiap bangsa ni dia ada kepercayaan seperti tu. Cuma saya nak katanya ialah ianya benda yang tak dapat dipisahkan. Sebab manusia ni dia ada satu sifat, dia nak percaya satu benda. Mana-mana bangsa, maju tara mana pun bangsa tu, hebat tara mana pun bangsa tu, dia mesti ada budaya yang terselit sikit, budaya dia something. Saya semalam kuliah di Penang, di Bertam.
Okay. Kuliah di Penang Bertam, dia orang bagi satu hotel kat Bertam ni, nama hotel dia Blue Ice Hotel. Dia punya tema semua Turki. Masuk dekat hotel reception tu, dia ada satu, dia macam besar pinggan, piring tu, okay, warna biru. Lepas tu dia ada bulatan yang warna biru terang, biru kurang sikit. Itu mata biru yang merupakan satu tangkal yang dipercayai oleh kebanyakan orang Turki, boleh block evil eye, ain, pandangan buruk orang. Saya tengok something, sebab benda tu kepercayaan masyarakat dia orang. Kepercayaan masyarakat dia orang. Okay. Bila mana check in bilik, rupanya dia gantung setiap bilik. Ada. Saya tak tahu dia gantung tu hanya kerana souvenir, hanya kerana dia minat, ataupun dia gantung atas dasar kepercayaan. Cuma benda tu ada dalam masyarakat Turki dan juga masyarakat Parsi. Dia memang ada. Tuan-tuan boleh tengok. Saya tak ingat nama dia lah, saya ada spesifiknya. Cuma kita Google Blue Eyes Turkish, kita akan tengok, kita boleh keluar. Dia kalau kita pergi Turki bersama ni, dia dijual tepi-tepi jalan macam souvenir lah. Orang gantung dalam kereta. Tujuannya lah untuk blok supaya kereta tu tak kena ain, tak kena malapetaka buruk. Macam kita orang Melayu dulu gantung apa? Kuda laut yang kering tu, tak dalam kereta, supaya tak kena apa-apa. Ataupun letak sekali dengan kunci, gantung. Ada yang kata apa, yang cengih lagi, dia gantung ladam kuda yang dah pakai tu dekat grill rumah dia. Sebab percaya benda-benda ni dia boleh block benda-benda yang tak elok datang ataupun berlaku dalam masyarakat. Okay. Jadi nak katanya, ini ialah bab ataupun benda yang memang berlaku dalam masyarakat. Ada satu lagi yang kebiasaannya ni, orang-orang muda duk percaya benda warna bulat tu. Saya tengok sebahagian orang duk gantung dalam kereta. Dream catcher istilah dia. Dream catcher ni dalam kepercayaan agama Shinto pun ada, kepercayaan agama lama orang Korea pun ada. Okay. Iaitu satu alat yang dipasang dekat dengan katil kita, tempat kita tidur lah. Okay. Alat tu dia akan tapis mimpi-mimpi buruk tak kena pada kita. Dia punya bentuk tu macam penapis minyak orang goreng pisang tu. Okay. Tapi dia ada rambu-rambu sikit, cantik lah. Okay. Just gantung, ada orang dia gantung je lah. Okay. Untuk amalan-amalan dalam Buddha pun ada. Okay. Mengikut aliran tertentu. Yang ni dia orang jampi serapah kan benda tu. Perasap bagi elok apa semua, letak bunga, letak air mawar apa semua macam-macam lah. Okay. Ini semua benda-benda yang termasuk daripada perkara yang dilarang. Okay. Cuma yang isunya ialah bila mana buat, pakai, benda tu jadi. Perbahasan kita malam ni ialah orang awam dia jadi terkeliru ni sebab mujarab. Macam mana nak berhadapan dengan kes macam ni? Okay. Dalam satu hadis, dia dalam muka surat 322 tu, dalam hadis sahih yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Sahih Bukhari, baginda pernah ditanya tentang para bomoh. Maka baginda menjawab, mereka itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa ni bukan makna kata boleh jumpa. Mereka itu tidak ada apa-apa kuasa, tak boleh buat apa pun. Maksud dia. Okay. Mereka berkata, wahai Rasulullah, terkadang mereka memberitahu sesuatu yang benar berlaku. Setengah-setengah bomoh ni dia beritahu satu benda tepat, benda tu memang berlaku. Lalu Rasulullah pun respon, Rasulullah kata, kata-kata yang mengandungi kebenaran itu telah dicuri oleh sejenis jin yang merupakan pendamping kepada bomoh tersebut. Maknanya jin tu duduk dekat dengan bomoh tu, dia pelihara jin tu, dia bela jin tu, dan jin tu menjadi pembantu dia. Lalu jin itulah yang akan bawa berita-berita dengan cara dia akses jin lain yang duduk dekat pada customer yang datang, pelanggan yang datang. Ataupun kita guna istilah qarin lah. Kan setiap kita ni ada qarin. Qarin ni adalah jin jahat yang akan beri bisikan-bisikan jahat. Cuma Allah Ta'ala ni dia buat keseimbangan lah. Malaikat pun datang, jin pun datang, qarin kita tu. Okay. Jadi jin yang mendampingi bomoh itu, dia akan akses jin yang duduk dekat dengan kita, qarin, yang memang dah ada. Nabi bersebut dalam hadis. Okay. Bila mana dia dapat maklumat, lalu dikokokkan di telinga penolongnya sebagaimana kokokkan ayam. Okay. Sebagaimana kokokkan ayam. Okay. Maknanya dia kata dalam hadis, Nabi kata,
yakhtifuha al-jinni, jin tu akan bisik di telinga dia, fayaqirruha fi udhuni waliyihi, dia akan pergi di tepi telinga bomoh tu, qarrad dajjajah, bunyi dia seperti kokokan ayam. Dajjajah ni ialah ayam betina, bukan ayam jantan, ayam betina. Okey, kenapa dia bunyi macam tu? Okey, kebiasaan masyarakat Arab jahiliah ni, bomoh ni bila mana dia dapat maklumat, dia akan dengar bunyi tu macam bunyi kokokan ayam. Yang boleh faham bahasa ni bomoh tu saja. Dan memang ada buku khusus untuk memahami bahasa isyarat jin ini. Ada. Yang benda tu wujud pun. Perkara seperti ni wujud. Okay. Ada jin yang memang dia boleh cakap terus bahasa yang manusia bercakap. Mana dia mari-mari cakap pergelih, lorak abi lagi. Dia boleh cerita macam-macam. Okay. Ada jin yang memang guna bahasa isyarat. Ada jin yang datang cakap siam. Yang kita tengok kebanyakan orang yang pergi jumpa ustaz mana-mana, ustaz tu ruqyah, tiba-tiba cakap siam. Memanglah benda tu memang boleh berlaku. Ada jin yang cakap Arab, mengikut kepada kebiasaan orang tu lah. Okay. Dan ada jin yang dia bisu, bahasa isyarat je dia bagi, pun jadi. Okay. Benda tu mengikut kepada kebiasaan, mengikut kepada cara orang tu dia dapatkan orang kata apa, ilmu tu macam mana. Macam yang kita tengok dalam fail Jakim ada sebut pengamalan bomoh-bomoh di Malaysia ni, fail dia dah lama dah. Siasatan Jakim ni dah lama dah. Kebanyakan bomoh-bomoh di Malaysia ni, dia akan pergi bertapa di satu tempat di Perak, dan dia akan tunggu keluarnya jelmaan seekor harimau. Harimau tu lah yang akan ajar ilmu macam-macam. Harimau tu jin lah, duduk dalam gua mana saya tak ingat lah. Tapi adalah tempat tu dalam Jakim sebut by koordinat tempat tu di mana. Mana yang nak katanya memang cara satu orang tu dapat kata ilmu-ilmu yang pelik-pelik ni semacam tu lah. Tuan-tuan boleh tengok, tapi video tu dalam bahasa Arab lah. Video tu dah lama dah. Video tu ialah satu rancangan wawancara di Arab Saudi. Wawancara hiwar ilmi lah. Dia macam forum perdana, tapi panel dia seorang je. Panel dia itu ialah pengarah Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar pada zaman raja sebelum ni. Bukan Raja Salman ni, Raja Malik Abdullah yang sebelum ni. Dia tu ialah rais lah, pengarah lah kita kira, untuk satu badan. Sebab dalam pihak kepolisian, dalam polis di Arab Saudi ni, dia macam di Malaysia juga, dia ada bahagian narkotiknya, dia ada bahagian macam-macam, dan dia ada satu bahagian iaitu bahagian Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kalau di Malaysia, dia punya section ni duduk dalam pejabat agama, dia panggil penguatkuasaan, maknanya pejabat agama lah. Okay. Tapi di Arab Saudi dia duduk dalam polis. Dia duduk dalam polis. Okay. Cuma dia orang tak pakai lah uniform, dia orang pakai pakaian macam ni. Yang tuan-tuan pergi buat umrah tu, yang pakai macam imam, kadang-kadang dia pakai jubah yang 2 lapis tu lah, yang pakai mishlah apa semua tu, yang dia tengok orang duk sapu dekat makam Ibrahim, dia pun kata haji, haji di belakang. Boleh cakap Melayu pun. Memang dia orang boleh cakap Melayu. Melayu boleh, Urdu boleh, semua dia orang boleh cakap. Yang duduk dekat kubur-kubur, dekat, kalau kita pergi dekat makam syuhada Uhud tu, yang duk tengok kita nak ambil pasir ke apa, yang tengok semacam. Tapi sekarang tak seketat dulu lah. Tak seketat dulu. Dulu dia lagi ketat lah, zaman pemerintahan dulu lagi ketat. Okay. Jadi dia orang ni pernah buat ambush terhadap bomoh-bomoh yang wujud di sekitar Arab Saudi ni. Dia orang buat, terutamanya daripada Sudan, daripada Mesir, dan juga pekerja-pekerja yang datang daripada Indonesia ni, pekerja-pekerja yang kerja sebagai driver. Kan kalau kita pergi buat umrah kan ada driver orang Indonesia, yang kerja cleaner pun ada orang Indonesia dalam Masjidil Haram tu, ataupun perempuan-perempuan yang kerja sebagai pembantu rumah di rumah-rumah persendirian, private punya rumah. Okay. Jadi dia orang pun buat siasatan ambush, dia orang keluarkan kes-kes dia orang. Okay. Ada satu orang bomoh tu daripada Sudan, dia ditangkap kerana dia ni dikatakan ada kebolehan boleh menyebabkan pasangan suami isteri itu bergaduh, bercerai, ataupun menyebabkan pasangan suami isteri yang bergaduh tu jadi baik balik. Itu kebolehan dia. Dia daripada Sudan. Okay.
Jadi bila mana dia ditangkap oleh kerajaan Arab Saudi tu, waktu nak kena tunggu jatuh hukum, hukuman dia apa? Hukuman dia pancung sampai mati. Hukuman dia maksimum, mandatory-nya pancung sampai mati. Dia orang akan dihukum di Masjid Qisas yang ada di Jeddah tu lah. Okey. Jadi dia pun, dia soal siasat, dia wawancara, dia dapat ilmu ni macam mana? Dia kata dia kena bertapa. Kena bertapa, kena duduk dalam satu lubang kubur. Lubang kubur tu dah ada orang mati dah. Kena duduk dalam lubang kubur tu beberapa hari, tunggu sampai dia nampak. Dia kena pandang ke bawah je, dia tak boleh pandang. Maknanya mayat tu dia gali depan sikit lah. Gali depan sikit. Bukan dia duduk atas kepala mayat tu. Atas kepala mayat tu tak ramai orang boleh buat. Okay. Cuma dia duduk belakang sikit lah. Dia tunggu, kena tunggu sampai nampak dua kaki tu bentuk macam kaki burung unta. Itu jin yang akan ajar dia macam mana nak buat. Dan nak boleh tunggu sampai yang tu dia bukan tunggu macam kita tunggu order makanan kat kedai. Banyak benda lah yang dia kena. Tuan-tuan boleh tengok contoh-contoh dia dalam cerita P.Ramlee banyak. Okay. Macam-macam dugaan yang akan berlaku. Cuma dia kata bila mana dah dapat ilmu tu, dia ada maintenance supaya ilmu tu sentiasa kuat, ampuh. Itu dia kena buat upacara bakar Quran. Kena buat benda tu. Dia kena buat upacara, dia kena ada ritual yang pelik-pelik lah. Hatta ritual yang sangat brutal, iaitu dia kena ada target berapa orang, isteri orang yang dia perlu setubuhi untuk dapat keampuhan ilmu tu. Itu biasa. Yang belah-belah tanah Melayu pun ada, Jawa pun duk buat benda ni, benda-benda macam ni. Lepas tu adalah kena kumpul darah haid perempuan apa semua, sebab nak bagi ilmu tu ampuh, ilmu tu menjadi. Cuma dia kata yang paling teruk sekali dalam ritual untuk dapat ilmu sihir tu, dia kena pukul badan dia dengan cemeti yang orang pukul orang tu lah, cemeti yang orang guna untuk pukul binatang tu, sampai keluar darah. Baru jin tu akan bagi top up ilmu dia kuat betul. Dan dia kata waktu dia buat ritual tu, dia selalu dengar suara orang ketawakan dia. Dia dengar suara orang ketawa. Lepas tu Syekh pun kata, itulah sebenarnya yang syaitan nak. Syaitan nak tengok kita ni bodohkan diri depan dia pun. Dia boleh je bagi direct. Okey, ini ilmu ni kamu guna, boleh pakai. Nak bagi rumah tangga orang porak-peranda pun boleh. Nak bagi yang porak-peranda bagi elok pun boleh. Tapi saja nak tengok kita buat tak arahan dia. Sebab memang dia nak kita abdi diri pada dia. Itu yang dia nak. Jadi nak katanya, ini ialah profession perbomohan yang memang wujud pun. Dan dia memang dapat. Dan memang jadi. Syaitan akan bagi jadi. Okay. Cuma saya nak katanya, ini tak pelik lah. Yang berlaku pada zaman Nabi ni, dia punya bomoh-bomoh ni dia dengar kokokan ayam ke, apa saja bunyi-bunyi yang boleh. Dan benda yang sama juga berlaku kepada orang yang ada family yang menuntut benda-benda macam ni. Istilah kita orang Melayu, saka. Saka ni ialah belaan warisan. Sebab orang Melayu ni dia buat perjanjian, dia buat MOU tu, dia masukkan sekali generasi akan datang. Sebahagian orang kita ni, contoh, dia nak bela satu hantu ni. Hantu ni guna nak buat apa? Nak jaga kebun dia, nak jaga petak sawah dia. Benda tu memang berlaku pun. Okay. Nak jaga bot dia, nak jaga rumah dia, apa-apa sajalah. Nak jaga anak dia, isteri dia waktu dia keluar. Sebab mungkin dia ni satu orang yang selalu keluar rumah, nak jaga rumah dia. Okay. Jadi jin tu kata, aku boleh buat benda ni, aku boleh bantu kamu dengan syarat daripada anak kamu ni ada seorang yang kena bagi dekat aku. Okey, itu normal, kita biasa dengar benda tu. Ataupun nanti dia kata bila mana kamu dah mati, kamu akan letak siap-siap penama kedua untuk terima balik generasi aku ni. Dia macam account bank lah, penama kedua. Okey, yang ni tak perlu tanda tangan pun penama kedua tu. Nanti elok yang ni dah mati, automatic transfer ke dia. Yang jadi problemnya, dia tak tahu dia penama kedua kepada hantu tu. Dia tak tahu. Okay. Waktu dia kena tu dia something lah. Ini banyak kes berlaku lah. Banyak kes orang kita ni dia kena, dia tak tahu. Benda tu boleh buang. Walaupun ada orang kata tak boleh buang saka ni melainkan orang yang hantar. Itu mitos je. Boleh buang lah. Boleh buang. Tapi kena cari orang yang pandai lah. Tuan-tuan jangan cari saya. Saya tak reti benda ni. Saya cerita sebab takut muka semacam boleh kot saya. Tak boleh. Saya tak boleh. Bukan saya takut. Saya memang tak reti pun. Okay.
Kalau ada apa-apa, kita boleh bagilah ayat. Tapi nak kata tak pernah test mujarab, saya tak tahu. Saya pernah belajar ilmu ruqyah ni, tapi saya tak pernah terlibat tengok orang kena histeria, saya tak pernah. Pernah tengok tapi saya tak pernah try pergi ruqyah. Tak pernah. Sebab saya tak rasa bersedia untuk menghadapi bebanan-bebanan lepas pada tu. Saya kena maki dekat FB, saya okey lagi. Kena kacau dengan jin ni, saya malas sikit. Okey. Kalau kena cok Wahabi apa semua tu, saya okey, saya boleh buat bodoh ni. Okey. Tapi kalau kena kacau dengan jin, dia tumpang kereta belakang, susah. Okey, benda tu saya tak berapa nak sangat. Dia terganggu sangat benda tu. Okey. Setakat kena kutuk Wahabi tu tak ada masalah lagi lah. Okey. Cuma nak kata, dan memang benda tu akan berlaku. Which is benda tu normal. Sebab kalau tengok Abu Hurairah pun kena, sahabat-sahabat yang diperintah oleh Nabi ni, dia kena benda-benda macam tu. Okay. Benda tu wujud, benda tu memang ada. Cuma kita jangan layan. Point dia lah, kita jangan layan. Cuma saya tengok lah, masyarakat Melayu kita, Nusantara ni, umum Nusantara ni, dia memang kuat part-part macam ni. Sebab tu kita dengan kubur, kita akan rasa something. Tapi saya duduk di Jordan apa semua, orang masyarakat Arab ni dia kurang. Kepercayaan takut pada hantu tu tidak ada. Saya duduk Jordan ni, jalan pukul 2-3 pagi, sunyi. Tabiat Jordan ni macam perlis kan, sebab saya duduk kawasan Pekan, Munjur Kampung. Okay. Berjalan pukul 2-3 pagi, kita tak rasa takut lah. Walaupun kita lalu tepi kubur Kristian lagi, tak rasa apa-apa. Ada bunyi anjing. Tapi balik Malaysia tak bunyi apa, dah rasa dah something. Sebab dia macam satu stigma yang dah dibuat. Benda yang dah memang ada. Sebab memang benda ni tak dapat dinafikan. Sebab memang pengamal benda-benda yang tak betul ni terdiri daripada orang-orang yang dikagumi dan juga orang-orang yang ada pengaruh zaman dulu. Sebab tu benda tu tak pelik lah, benda-benda. Dan saya tengok sekarang dia punya trend, kata apa, cerita hantu ni dia nak naik balik. Sekarang ni tuan-tuan boleh tengok kan, orang yang ikut filem-filem di panggung wayang ni macam-macam cerita yang duk ada sekarang. Sebenarnya di peringkat JAKIM dia ada garis panduan cerita-cerita yang bersifat horror ni, hantu ni, ada part-part yang tak boleh ada dalam scene cerita tu. Antaranya ialah memuja benda-benda yang tak betul. Dulu kalau kita tengok ada satu filem, saya tak ingat filem apa, filem tu Malaysia buat. Okay. Puja kubur ni, tarik mayat daripada dalam kubur ni. Benda tu dari segi yang kata bergaris panduan JAKIM salah, tak boleh. Dia punya pengarah filem tu boleh dia ambil tindakan atas sebab benda tu. Sebab dia guna mantra serapah apa-apa semua tu, exactly mantra tu memang betul. Benda tu tak boleh sebab dia kempen. Dia macam kempen. Okay. Dulu dia dah slow sekejap. Sekarang ni dia macam nak balik semula ke arah itu. Dia macam ada balik. Walaupun filem-filem tu bukan daripada Malaysia. Saya tengok filem-filem tu datang dari Indonesia kebanyakannya. Okay. Tapi ia tetap juga menjadi benda yang tak sepatutnya lah. Benda ni dia menyuburkan kembali kepercayaan. Sebab kalau nak kata jadi, ya, dia memang jadi. Ini benda yang tak dapat dinafikan. Maknanya kalau kita kena kacau dengan hantu, ya memang kita sedang kena kacau. Kita tak boleh nafikan. Tapi tak dinafikan juga ada orang ni dia halusinasi. Tak kena pun, dia rasa dia kena. Pun ada juga. Okay. Cuma saya nak katanya, kalau kita rasa kita diganggu, ianya memang satu benda yang wujud. Sebab Nabi sendiri pun diganggu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis tentang kitab bab sifat qiyam Nabi, salat malam Nabi. Nabi kata pada satu malam aku berat nak bangun. Bila mana aku bangun, aku rasa sesuatu meludah aku. Yang ludah tu syaitan, sebab dia tak suka Nabi bangun. Maknanya nak kata kalau kita kena kacau, real. Benda tu memang real. Kalau tuan-tuan bangun malam, tuan-tuan rasa ada orang panggil kat dapur, betul lah tu. Tak payah nak fikir panjang. Itu yang betul lah. Tinggal lagi tuan-tuan layan ataupun tak. Tuan-tuan layan ataupun tidak. Saya ingat zaman saya duduk di tahfiz dulu. Okay. Kita orang di Terengganu ni, dia ada sekolah kita orang ni, dia asrama dia sebilik 2 orang. Tu asrama yang paling high class lah. Kebanyakan sekolah menengah ni semua dom. Kita sebilik 2 orang. Okay. Saya ada dengar daripada satu orang senior ni, dia duduk sebilik seorang sebab dia tahun sekolah kita orang ni tak ramai pelajar. Jadi ada orang-orang yang akan terpaksa duduk sebilik seorang. Walaupun sebilik tu kapasiti dia 2 orang. Complete lah, semua ada meja study, semua ada. Jadi dia duduk sebilik seorang, dia duduk pula blok yang sunyi. Tapi dia hafal Quran bagus, hafalan Quran dia bagus.
Sekarang ni pun dah jadi pensyarah di Darul Quran JAKIM, Kuala Lumpur baru. Okay. Saya sempat dengan dia tahun akhir. Okay. Tempat bilik tu tak ada orang nak duduk, sebab setiap masuk tahun baru kita akan disusun bilik baru balik. Dia tak akan duduk bilik tu sampai habis belajar. Tahun baru bilik baru. Jadi kita orang takut kena blok tu. Sebab blok tu dengan gelap, dengan suramnya. Tapi dia duduk seorang. Ada satu malam tu, sebab kita orang biasanya akan hafal Quran di masjid. Sekolah tu dia ada masjid, hafal Quran masjid. Dia kata malam ni malah balik bilik. Dia nak kata apa, dia nak hafal Quran situ. Okey. Sebab saya selalu duduk di masjid, dia pun ada di masjid juga. Okey. Cuma malam tu dia mengantuk, dia balik ke bilik dia. Dia balik sekitar dalam pukul 1, sebab sebahagian pelajar dia masjid tu dia open 24 jam, dia tak tutup. Pelajar-pelajar nak masuk bila-bila pun dia buka je. Okey. Bila mana pukul 1 tu dia datang. Dia datang tu dalam keadaan yang muka baru bangun tidur lah. Maknanya dia balik lepas isyak tu dia tidur. Okay. Dia balik, dia kata serabut lah duduk kat bilik tu. Dia beritahu. Saya tanya sebab apa? Dia kata kena kacau. Real kena kacau? Real kena kacau. Macam mana kena kacau? Dia angkat tilam tu. Tilam ni dia kena angkat. Okay. Jadi dia tak terkesan pun. Dia kata kalau dia tipu lah, sebab tak ada orang pun dalam bilik dia seorang je. Cuma dia kata dia kena angkat tu tinggi sangat, nak dekat dengan kipas. Dia pun kata pada yang hantu yang angkat tu, bawah sikit. Dia bukan orang kata apa, dia bukan takut nak turun apa semua. Dia kata apa tinggi sangat ni, bawah sikit, dekat dengan kipas ni. Lepas tu dia kata dia tak nak bawah. Aku terjun, sakit kaki. Aku keluar bilik. Lepas tu dia kata tilam tu turun tak lagi, tak tahu. Dia tu dah keluar. Tilam tu biarlah dia nak tinggi pun, jangan aku duduk atas tu. Tapi muka dia tak terkesan langsung. Sangat tak terkesan. Maknanya dia tak ada masalah. Dia orang tak layan, dia tak jadi apa. Dia orang layan ni dia seronok sikit. Tapi itulah first saya dengar dia kena kacau. Lepas tu tak ada. Itu sahaja. Cuma dia tengok muka dia pun dengan jambang semacam semua. Hantu pun tak minat nak kacau dia. Okay. Cuma nak katanya, saya nak kata kalau anda kena kacau, benda tu memang ada. Kita tak boleh nafi. Memang benda ni wujud. Cuma kita layan ataupun tidak. Okay. Jadi untuk syarah saya rasa tak perlu lah kot. Syarah dan tahqiq tu dah clear. Cuma nak katanya, benda tu memang jadi, tapi ia bukan ukuran kepada benda tu betul. Macam saya sebut sebelum ni lah. Sebarang benda-benda tak betul ni, bomoh ke, tilik ke apa, menjadi, itu bukan ukuran pada betul. Sebab benda yang sama telah berlaku pada Nabi, bila mana pihak Quraisy persoal pada Nabi, apa untungnya mengesakan Tuhan dalam keadaan menyembah berhala, tidak ada apa-apa merugi kan? Sembah berhala, menega untung. Sembah berhala, kahwin dapat anak. Sembah berhala, urusan semua okey. Allah Ta'ala turunkan surah Fussilat, beri jawapan complete, clear cut pada isu ni. Berjayanya, mujarabnya benda-benda yang salah bukan ukuran pada kebenaran. Bukan ukuran pada kebenaran. Sebab tu tuan-tuan tengok ada orang pergi jumpa bomoh, pergi sampai ke Thailand mana-mana cari jumpa bomoh apa semua, jumpa dengan bomoh yang bukan agama Islam, bomoh agama lain. Tapi sebenarnya saya pernah sebut mungkin sini, kalau bomoh tu kan, kalau kita tengok bomoh tu yang jenis pakai kain kuning macam Sami tu, kalau dia seorang Buddha yang baik, dia tak akan terlibat dalam ilmu perbomohan. Sebab dalam agama Buddha, dia orang tolak menyakiti orang ni, tidak ada. Agama Buddha yang betul, dia tidak ada unsur menyakiti orang. Cuma dia buat benda tu, dia telah keluar daripada agama suruhan agama dia. Tidak ada. Maknanya dia bukan penganut Buddha yang baik. Sebab saya ada pernah tanya sebahagian orang yang berulang alik ni, pergi sampai ke Bangkok cari wat yang kata apa, yang ada Sami yang tua apa semua. Dia kata saya pergi tu tempayan bukan main banyak. Dia siap kata tempayan ni hantu jenis ni, tempayan ni hantu jenis ni. Ada harga-harga dia. Okay. Saya kata kalau dia a good Buddhist, dia tak buat benda tu. Dia tak buat. Seorang Buddha yang baik dia tak buat. Melainkan dia bukan Buddha yang baik. Okay. Mana-mana agama pun dia tidak ada. Cuma tak dinafikan, rumah berhala mesti akan ada gangguan. Sebab tu ada orang dia pergi berjalan tengok uat siang, tengok je, balik tak boleh tidur malam, duk teringat muka patung yang duk ada dalam tu. Lepas tu duk berasa muka patung tu macam duk ada sebelah tidur tepi. Itu normal lah, memang benda tu akan memang ada pun. Orang pergi naik batu keh, masuk sampai atas tu, tengok macam-macam patung. Tempat-tempat macam ni tak dinafikan, ada gangguan. Ada gangguan. Cuma
pergi nak cari pasal, nak jumpa, nak tanya, yang tu salah. Gangguan memang akan ada, benda tu memang wujud, tak dapat dinafikan. Okey. Seterusnya kita dah selesai bab yang ke-55 ni. Kita masuk bahagian yang kelima, tipu daya iblis terhadap pemerintah. Bab 56. Untuk bab yang terakhir ni, dia cuma ada satu ni lah, untuk bahagian tipu daya pada pemerintah ni. Okey. Mungkin satu ataupun dua kuliah lagi kita akan habis buku ni, dan saya rasa kita continue pada buku Manhaj Akidah Imam Syafi'i itulah. Bagi habis yang tu dulu, baru cari kitab lain. Bagi habis yang tu dulu. Okey. Sekarang ni kita perhabis yang ni dulu. Okey. Pemimpin yang dibelit oleh iblis. Qad labbasa alaihim iblisu min wujuhin kathirah annahu yaqulu lahumul wilayah taftaqirru ila haibatin fayatakabbaruna an talabil ilm wa mujalasatil ulama'i bi araihim fayatlafuna ad-dina wal ma'lumu anna at-tab'a yusraqu min khisalil mukhalitin fa idha khalatu mu'aththiri ad-dunya al-juhal bisyar'i surqa at-tab'u min khisalihim ma'a ma 'indahu minha wala yara ma yuqawimuha wala ma yazjuruhu anha. Maksud dia apa? Dia kata qad labbasa alaihim iblis, telah diperdaya pemimpin oleh iblis dengan pelbagai tipu daya. Min wujuhin kathirah, annahu, antaranya adalah dibisikkan, akan dibisikkan kepada mereka bahawa kepimpinan memerlukan kepada imej dan kelihatan hebat. Ini tipu daya pada pemerintah. Nak jadi pemimpin semua kena smart, kena pakai smart, kena pakai pakaian yang ada kelas, walaupun pakaian tu kadang-kadang biasa je. Kan orang duk viral baju Perdana Menteri kita, baju dia kan pelik-pelik, baju biasa tapi harga dia lain macam 56,000. Yalah, baju mahal-mahal ni dia baju juga, dia tak beza pada baju lain. Dia baju cuma jenama, daripada jenama tu. Okay. Akibatnya mereka sombong daripada terus menuntut ilmu dan bersama berbicara dengan ulama dengan hanya menggunakan akal mereka, sehingga merosakkan agama. Dan kita sudah ketahui bahawa sikap dan peribadi itu diambil daripada rakan-rakan yang didampingi. Pemimpin kalau dia terkena fitnah ni, kebiasaannya fitnah ni datang daripada dia punya orang-orang di tepi dia. Istilah bahasa Arab dia panggil bitanah, orang-orang rapat tepi. Sebab tu kalau tengok ada doa-doa yang disebutkan oleh para ulama supaya memberikan kepada pemimpin tu bitanah, orang rapat yang baik, dan minta jauh daripada bitanah tu su, orang-orang rapat yang jahat. Sebab rosaknya pemerintah ialah kerana orang-orang yang problem di tepi dia. Kebanyakan kes macam itulah. Sebab tu kalau tengok dalam sirah, dalam kebanyakan cerita pemimpin-pemimpin besar dalam Islam ni, antaranya ialah Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah yang terkenal. Dia menyimpan satu orang penasihat yang baik, iaitu Raja' bin Haywah. Raja' bin Haywah ni jadi pembantu pada zaman dia gubernur Madinah sampai dia jadi Amirul Mukminin. Tapi dia bukan pengampu, dia memang betul penasihat. Dia memang betul penasihat. Dan dia guide. Kata apa, dia punya bos dia tu. Dia bukan mengampu. Sebab mengampu ni memang merosakkan pun. Okay. Jikalau mereka bergaul dengan orang yang mementingkan dunia dan orang jahil tentang ilmu syarak, maka peribadi kita akan dipengaruhi oleh sifat dan orang yang didampingi itu. Dan pada masa yang sama mereka juga mempunyai sikap yang tidak baik. Oleh itu mereka tidak dapat melihat bagaimana cara untuk menentangnya atau menjauhkan diri daripadanya. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya ini ialah umum. Sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab Talbis Iblis tu, tipu daya iblis kepada pemimpin ni banyak, panjang. Sebab tu Ibnu Jauzi pun terkena juga tuduhan anti kepada pemerintah pada zaman tu. Tapi pemerintah ni dia umum, dia bukan hanya pemerintah tertinggi. Yang disebut dalam buku tu termasuk juga pemerintah kawasan ni, yang kecil-kecil ni, dia panggil gubernur ni. Termasuk juga kepala-kepala kabilah pada waktu itu, ketua-ketua kabilah ni. Okay. Cuma nak katanya ialah dalam isu ni dia banyak part. Kebiasaan fitnah yang terkena pada pemimpin ni ialah fitnah materialistik. Itu yang paling banyak. Waktu sebelum dia naik lain, lepas dia naik jadi lain. Ini ialah benda yang memang kebanyakan kes rosaknya pemimpin kerana itulah. Kerana adanya orang kata apa, hidangan yang mewah di hadapan dia. Hidangan tu maksudnya dapat peluang duit, akses untuk buat urusan lebih mudah pada sebelum ni. Jadi ini antara benda yang memblok dia.
Ini antara benda yang menyebabkan dia jadi rosak. Sebab tu Imam Al-Mawardi dia ada tulis satu kitab nama dia Ahkam As-Sultaniyah. Dalam kitab tu dia sebut beberapa perkara berkenaan dengan isu kepimpinan ni. Kita beri laluan azan dulu. Okey. Jadi dalam apa yang disebut pada bab yang ke-56 ni ialah dia nak fokus pada satu part saja, iaitu talbis iblis kepada pemimpin, terutamanya dalam bab materialistik. Okey. Nanti kita akan sambung perbahasan akan datang untuk bab 56 ni. Lepas tu mungkin kita akan habiskan teruslah untuk bonus tu. Bonus tu ialah berkenaan dengan doa-doa apa-apa saja yang boleh dibaca untuk melindungi diri daripada gangguan syaitan. Okay, jadi malam ni memang saya target nak baca bab 55 je, saya tak nak panjang-panjang. Aku ada tuan-tuan nak pergi makan gulai itik di Abi pula nanti. Okey. Jadi ada soalan sikit. Tuan-tuan tahu malam ni ada jamuan gulai. Sepatutnya ada kuliah tapi tak jadi. Yang ikut media sosial dia tahu lah. Okey. Okey, tapi jamuan tu tak batal. Yang tak boleh yang mengidam nak makan itik di Pulau Pinang dah tak boleh dah. Pulau Pinang dia punya gulai apa nama ni, nasi ayam itik tu dah viral. Saya dengar cerita tentang nasi ayam itik tu, memang orang kata by exactly dia ambil daripada China lah. By exactly memang dia ambil daripada China dan memang diragui status dia. Okay, tapi tak apa. Yang nak makan itik boleh makan tempat lain. Okay. Ada soalan. Bolehkah ayat Quran ruqyah membunuh atau mencederakan syaitan? Sedangkan dalam Al-Quran dinyatakan jin takjub dan ada yang suka dengan dengar Al-Quran. Okay, itu soalan pertama. Soalan yang kedua, sudah terkena talbis ibliskah perawat yang merasakan jampi mereka telah membunuh, mencederakan syaitan? Yakni rasa hebat, riak dengan jampi mereka padahal mereka terpedaya. Okay. Bolehkah ayat Al-Quran membunuh dan mencederakan syaitan? Okay. Ada satu kitab yang menarik ditulis oleh satu orang tokoh masih lagi hidup sekarang, iaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Masih lagi hidup, duduk di Qatar. Dia orang Mesir. Dia ada tulis satu buku nama dia Wiqayatul Insan. Ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dan ada satu lagi buku dia Sarim Battar. Ini antara kitab dia yang terkenal lah. Okay. Dan dia ni antara perawat yang memang betul mendalami dalam bab
gangguan syaitan ni. Okey. Saya ada baca satu part dalam Wiqayatul Insan tu, dia kata ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada orang yang terkena gangguan syaitan. Okey. Ayat-ayat itu akan menyebabkan syaitan itu rasa tak selesa. Dia tercedera ke, dia tak tercedera ke, itu tak boleh diketahui oleh perawat hakikatnya. Tak boleh diketahui pun. Cuma Nabi kata dalam satu hadis, syaitan bila mana dia dengar laungan azan, dia akan lari daripada laungan azan tu dalam keadaan terkentut-kentut, dan dia akan lari di kawasan yang paling tidak ada laungan azan tu. Okay. Maknanya dia tidak mencederakan, tapi dia tak selesa. Okay. Maknanya Syekh sendiri berpandangan bahawasanya ayat Al-Quran dia tidak mencederakan, tapi dia menimbulkan rasa tak selesa yang lain macam kepada jin yang mengganggu. Sama jugalah keadaan dia kalau dibacakan pada orang yang memang menentang Quran pun sama juga. Sebab tu dalam Quran, antara kata-kata orang kafir bila mana dibacakan Quran, la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan dengar Quran itu dan buat bisinglah waktu bacaan Quran itu dilaungkan, supaya kamu tidak terkalah dengan bacaan Quran tu. Sebab tu kita tengok orang-orang yang kerasukan syaitan, waktu perawat tu baca ruqyah, dia menjerit. Dia nak bagi bacaan Quran tu tenggelam. Dia nak bagi bacaan Quran tu tenggelam. Dan dia tak akan jadi kalau bacaan itu ialah satu bacaan recording. Tak jadi. Ada orang dia pasang audio, dia tak jadi. Dia orang tu kena baca. Maknanya orang yang satu orang hidup membacakan depan dia. Okey. Jadi mencederakan tu, ia boleh jadi dakwaan syaitan tu. Dia nak suruh kita stop baca. Kebanyakan kita tengok perawat-perawat dia stop sebab apa? Dia kata tak nak dah. Dah letih dah luka dah. Kita tak tahu pun dia luka tak. Lepas tu ada setengah perawat tu siap, dia dakwa dia ada kebolehan boleh sembelih lagi jin. Saya tak kata benda tu salah, tapi benda tu sukar untuk dibuktikan. Lepas tu jin tu pun buatlah macam suara lembu kena sembelih. Lepas tu tidur lagi. Okay. Betul ke tak, kita pun tak tahu. Okay. Tapi benda tu dia boleh buat sebab jin dia rasa terganggu. Yang pasti Syekh kata dia punya reaksi jin tu sama macam orang kafir dibacakan Quran, dia tak suka. Tahu-tahu tengok orang yang lawan Islam, tahu-tahu pergi baca Quran depan dia, dia tak suka. Dia lari lah. Dia tak mati pun, tapi dia tak suka. Dia lari. Ataupun tak payah Quran lah, ada orang Melayu, orang Islam kita yang jenis tak suka orang bebel tepi telinga dia, dia lari. Orang nasihat, hang ni semayang tak apa, berhentilah buat benda ni semayang. Bising dia ni lari. Dia tak mati pun, cuma dia tak suka. Syaitan by technically macam tu. Okay. Tapi kalau dia kata dia cedera, bahkan lebih dahsyat lagi, berlaku pertarungan. Kan tengok sebahagian orang yang berubat ni, dia pula buka kuda-kuda nak bersilat, dia tu sendiri lawan. Benda tu tak mustahil dia boleh berlaku, tapi sifat ayat Quran dia tidak mencederakan. Betul seperti mana yang orang sebut ni, yang dalam soalan ni kata, sebab ada ayat Quran yang memberi takjub pada jin. Kita baca surah jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Telah diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad, ada satu kumpulan jin dengar Quran. Jin tu kafir jin tu. Dia dengar inna sami'na qur'anan ajaba, kita telah mendengar satu bacaan yang sangat ajaib. Dia kafir. Sebab tu saya kata dia macam orang kafir yang hati dia lembut. Ada orang kafir dengar Quran dia sedap, dia okey. Ada orang yang memang dia menentang Quran, tak payah baca-baca Quran. Islam pun tak payah baca Quran, aku tak nak buat. Dia tak selesa. Okay. Tapi nak dakwa kata boleh mencederakan, ini dakwaan yang kurang tepat. Dan syaitan tu, orang jin yang masuk tu, dia boleh kata dia dah cedera, dia sakit, sebab dia nak suruh kita stop. Kebanyakannya macam tu lah, dia nak suruh kita stop baca. Tu saja. Sebab tu Syekh Wahid Abdul Salam Bali kata jangan berhenti baca sampai benda tu betul keluar. Jangan berhenti. Walaupun dia kata jadilah baca, dah letih dah aku ni. Jangan. Antara kesilapan sebahagian orang yang berubat ni, dia bersembang dengan kawan tu. Jangan sembang. Dia start bercakap, ustaz ni tadi kencing berdiri pun. Kan setengah-setengah orang kan, dia tengah ruqyah, ustaz tu tengah ruqyah, tiba-tiba jin yang duduk dalam badan tu, alah dia ni baca Quran, tadi kencing berdiri. Kita pun terkejut, betul lah, macam mana dia tahu? Kita pun layan sembang pula dengan dia. Jangan layan. Dia nak kata apa pun, alah ustaz ni tadi makan ayam, tangan pun bukan basuh pun,
Dia akan ceritalah aib kita, sebab dia dah mula kontak dengan jin kita juga. Kontak dengan jin kita. Dia nak suruh kita stop. Termasuklah antara cara dia nak suruh kita stop, dia kata, tak payahlah baca. Jantung aku dah terbakar ni. Okay, dia boleh dakwah. Tapi betul atau tidak kita tak tahu. Tapi tabiat jin yang suka ganggu orang, dia memang suka menipu. Itu tabiat dia. Okay. Jadi ia hanya dakwaan. Saya tak berani kata dia salah. Tapi umum ayat Quran dia bukan sifat mencederakan. Cuma dia boleh menimbulkan rasa tak selesa pada pihak-pihak yang jahat. Orang ke, jin ke, kalau dia jahat, dia tak suka Quran, dia akan terganggu dengan bacaan Quran. Dia akan terganggu. Okey. Sudah terkena talbis ibliskah perawat yang merasakan jampi mereka telah membunuh dan mencederakan syaitan? Okey. Benda ni pun ada disebut dalam Wiqayatul Insan. Ya, pesanan kepada para perawat yang disebut oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ialah merasa dengan kita orang baik sakit. Ini antara tempat yang paling banyak merosakkan perawat tu. Dan akhirnya dia jadi patuh kepada arahan jin. Benda ni lah yang saya sebut. Ada orang dia ulah, ada ustaz lain dia ulah apa yang saya sebut ni, dia macam nak kata dekat saya malah layan lah yang tu. Okay. Saya kata ada setengah perawat dia dengar arahan jin. Jin kata aku akan keluar selepas kamu baca surah Al-Ikhlas. Dia baca, jin tu keluar. Saya kata benda tu betul atau tidak? Memang mujarab, memang jin tu keluar. Poin dia sekarang, dia telah mematuhi arahan jin tu. Nabi kata nak suruh syaitan ni keluar, baca surah Baqarah. Tapi sekarang kita patuh yang dia. Okey. Lepas pada tu kita jumpa orang lain yang kerasukan, kita guna kaedah tu juga. Kaedah tu bukan pada Quran dah pun, bukan pada hadis. Kaedah tu pengalaman berubat yang sebelum ni, jin tu kata dia akan keluar dengan baca surah Al-Ikhlas. Sebenarnya mana-mana surah, kalau dia jin yang jahat, dia memang terkesan. Kecuali adalah beberapa part-part yang agak panjang untuk kita terang di sini. Cuma nak katanya itu memang bahagian pada talbis iblis. Seorang perawat dia kena stay, dia kena continuously. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang-orang yang ruqyah, orang Arab yang ruqyah, yang betul-betul ruqyah lah, tak sentuh, tak apa pun. Orang sakit tu duduk situ, dia duduk sini, dia baca tak berhenti. Kawan tu siap bagi salam lagi nak keluar, tak berhenti. Tuan-tuan boleh tengok yang Arab, yang Melayu ni biasa dia layan sembang. Okay. Yang Arab ni saya ada tengok satu kes, bahkan benda ni berlaku real kot depan mata. Satu orang syekh tengah baca khutbah. Dia negara Arab ni, orang perempuan dia boleh datang sembahyang Jumaat. Dia datang sembahyang Jumaat. Okey. Orang perempuan sembahyang Jumaat tingkat atas. Okey. Histeria, bunyi orang kata apa, orang meracau. Dia duduk bawah mimbar ni, dia baca berterusan ruqyah tu. Cuma hari tu sembahyang Jumaat lama sikit lah. Orang kerja kerajaan memang marah lah hari tu. Okay, sebab dia sembahyang Jumaat, sebab syekh tu baca, continuously baca. Lepas tu jadi imam, meracau lagi. Syekh tu baca ayat-ayat berkaitan dengan ruqyah dalam salat tu, sampai berhenti. Walaupun dia tu macam-macam, dia meracau tu saya dengar, sebab kita faham juga Arab. Dia meracau siap bagi salam, siap kata imam ni tadi datang macam ni. Tapi dalam bahasa Arab lah, jin tu pandai Arab lah. Memang jin tu membesar di negara Arab kot. Okay. Jadi dia reti lah bahasa Arab. Cuma nak katanya imam tu tak layan sepatah pun, tak peduli, baca saja. Okay. Memang benda ni boleh menyebabkan satu orang tu dia rasa riak lah. Ini ialah tempat-tempat yang dia kena berhati-hati. Bahkan dalam buku Wiqayatul Insan tu, sayangnya buku ni tak ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Dia ada terjemahan dalam Indonesia, tebal terjemahan Indonesia tu. Okay. Dia kata antara tempat-tempat yang boleh merosakkan perawat ialah dia terpesona dengan pesakit yang datang. Kan, perawat lelaki, pesakit perempuan. Dia duduk baca ruqyah, jin tu buka purdah ke, kalau yang berlaku negara Arab dia buka purdah lah. Okay. Dia selok kain sampai kepala lutut ke, kacau lah. Kawan tu ayat kursi dah bercampur dengan Fatihah dah bercampur dengan Al-Ikhlas dah. Okay. Okay. Ini semua fitnah yang boleh berlaku lah. Okay. Cuma dia, sebab tu di negara Arab dia tutup. Ada negara Arab yang gelong pun ada. Cuma saya nak kata kebanyakan kes dia tak berlaku macam tu lah. Okay. Dia satu orang perawat, dia continuously membaca. Itu tabiat dia. Okay. Ini memang lubang-lubang talbis. Wallahu alam. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.